Ya, baja berkualiti, harga ramah. Jadi layarilah laman seseorang yang diberikan tadi untuk mendapatkan program baja ramah untuk rakyat ini. Seterusnya kita nak ke Sabah pula. Ini kita dah bersama dengan rakan kita Asmah Asmuni berkaitan dengan loji biogas proses sisa buangan kelapa sawit kepada sumber tenaga. Sama-sama kita saksikan yang laporan yang disediakan. Silakan. Baik, cerita pagi Sabah kali ini kami berada di Sabah Softworks Berhad bagi merungkai hasil inovasi daripada sisa buangan kepada tenaga hijau. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Softworks Berhad iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Daud Tampakong. Jadi Datuk, terima kasih kerana bersama kami dalam cerita pagi Sabah kali ini. Baik Datuk, bagaimanakah loji biogas Kapilit ini berjaya menukarkan sisa kelapa sawit kepada sumber tenaga boleh diperbaharui yang memberi manfaat kepada kilang dan juga komuniti setempat? Pertama sekali, terima kasih kepada pihak RTM. Inisiatif biogas ini dibuat pada tahun 2013. Pada masa tersebut, tujuannya untuk memastikan sumber tenaga yang boleh dibaharui ini dapat digunakan untuk kegunaan kilang sahaja. Dan loji biogas ini dia menggunakan sisa iaitu pome yang kalau kita tidak capture mungkin dia akan dilepaskan ke alam sekitar. Apakah impak utama projek ini terhadap pengurangan pelepasan gas rumah hijau? Sebelum ini, kalau di Sabah Softworks, kegunaan bulanan kita untuk operasi di kelabakan saja, dia boleh mencecah sebanyak 400 hingga 500 ribu liter sebulan. So, kita dapat kurangkan penggunaan fossil fuel ini, diesel ini, sebanyak lebih kurang 85% lah. Ya, sekarang kita cuma gunakan lebih kurang di antara 92,000 hingga 100,000 liter sebulan saja untuk itu. Dan dia juga seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi persekitaran dengan tidak ada gas metana ini dilepaskan ke alam sekitar, so bau pun di kilang-kilang itu sudah tidak ada. Dan dia juga merupakan sumber kepada pendapatan kepada kilang itu, dan kepada penduduk sekitar kita boleh juga menyediakan peluang pekerjaan lah. Okay, baik Datuk. Bagaimana penggunaan teknologi pintar seperti SCADA ini membantu meningkatkan kecekapan operasi dan juga penghantaran tenaga elektrik yang dijana oleh loji ini? Secara ringkasnya, melicinkan operasi, memastikan kestabilan sumber kuasa yang kita distribute ke semua estate, dan kesan rangkaiannya itu satu, jaminan tenaga senantiasa ada 24 jam tanpa gangguan, dan tenaga itu stabil dari segi kerosakan kepada barang-barang atau perkakas dapur memang langsung tidak ada. Yang terakhir sekali, selepas menerima pengiktirafan di peringkat National Energy Award, apakah perancangan Sabah Softworks Berhad untuk memperkukuh operasi loji biogas serta menangani cabaran yang timbul termasuk isu pencemaran yang pernah berlaku? Daripada apa yang kita dapati, kesan-kesan yang baik, kita juga di Sabah Softworks kita ada 2 buah kilang kelapa sawit, dan sekarang ini kita untuk kilang kelapa sawit kita yang kedua iaitu Dumpas. Kita tengah dalam pembinaan biogas juga 2 megawatt, dan ini menelan belanja sebanyak 32 juta. Tapi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, memang dia punya ROI itu dalam masa lebih kurang paling lama lah 4 tahun kita boleh dapat sudah balik dia punya ini. Dan ini juga kesannya itu pada masyarakat setempat, di samping memberikan peluang pekerjaan dan kurang pencemaran lah kepada alam sekitar, terutama
pencemaran bau ni. Okey, baik. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Cerita Pagi Sabah. Semoga usaha Sabah Softworks Berhad dalam menghasilkan inovasi daripada sisa buangan ke tenaga hijau sekaligus melestarikan alam sekitar menjadi contoh kepada industri perkilangan dan juga peladangan di sekitar Sabah ini. Itu saja yang dapat kami bawakan dari Tawar. Kembali semula kepada rakan penyampai di studio. Silakan.